Okey, Assalamualaikum. So, macam semalam saya ada beritahu saya nak buat ulasan sedikit. Okey, ulasan saya hanya ringkas saja. Tak tahu lah ringkas ke tak kan. Kita tengok je lah. Okey, so untuk buat masa sekarang kita tengok pasaran kripto. Start daripada 21 Julai dia buat kenaikan yang orang kata agak agak menarik lah, agak bagus. Dan kenaikan dia sangat-sangat tajam. Okay, so memang sekarang ni kita boleh expect yang dia akan buat sedikit retracement dulu lah. Okay, sebab dia kita boleh tengok sepanjang ni 21 Julai sehinggalah sehinggalah 30 Julai 30 Julai kenaikan dia sangat-sangat tajam, sangat-sangat orang kata padu. Okay, so memang ni dah memang sepatutnya dia retrace lah untuk hari ni, untuk setakat hari ni. Okay, so sampai mana dia retrace. Okay, kejap lagi kita akan tengok. Okay, so buat masa sekarang untuk dekat daily time frame, saya ada satu kawasan satu area yang bagi saya agak satu tempat yang kita perlu ambil perhatian. Okay, iaitu di area sini Sekejap kita tengok warna merah. This one. Okay, so di antara area 46 to 47,000, okay, 46 to 47k, kita tengok ini adalah area yang orang kata sangat-sangat kuat lah. Okay, ada kemungkinan dia boleh jatuh semula daripada sini terus ke bawah, ataupun kalau dia break sini ada kemungkinan untuk dia naik dengan lebih tinggi lah. Okay, kalau dia dari sini dia boleh break dan dia boleh maintain, ada kemungkinan dia akan naik lagi tinggi. Okay, dia mungkin akan naik, dia break and then dia retest sikit, and then baru dia akan buat kenaikan yang lebih tinggi. Okay, so dekat sini kita ada satu level. Kita tengok, kalau kita tengok kat 4 hours untuk lebih kecil dekat 4 hours kita ada satu level dekat bawah ni pada lebih kurang 36k banyak sangat level Sekejap, saya delete dulu yang lain-lain ni. This level is not important. Okay, Okay, so ini adalah area yang kemungkinan dia boleh retrace mula. Okay, ada kemungkinan dia boleh retrace sampai sini dan kemudian dia akan sambung kenaikan. Okay, ataupun dia mungkin juga dari sini boleh terus naik terus. Okay, sebab kalau ikut market forex, selalunya dia akan return ke sini dulu lah, ke area yang orang kata berdekatan dengan before punya orang kata RBS, resistance become support. So sini adalah resistance sebelum, and then dia become support selepas dia break. So itu kalau dalam market forex. Kalau dalam market crypto ni, apa yang saya tengok daripada history, okay, daripada dia punya sejarah-sejarah sebelum ni, kebanyakannya bila BTC buat kenaikan, dia selalunya kenaikan dia akan terus pergilah, memang terus laju je. Selalunya dia tak retrace mula ke RBS, area RBS. Okay, so ni area RBS, tetapi ada kemungkinan juga dia akan retrace dulu ke area sini. Okay, so apapun kita tengok je dulu. Okay, so ini adalah area yang juga kita perlu tengok. Kalau dia break sini, ada kemungkinan dia akan jatuh lagi bawah kalau dia break ke bawah lah. Okay, di area 35 ke 36k. Okay, 35 ke 36k ni adalah area support dia. Okay, kalau dia break ke bawah, dia akan teruskan ke penurunan yang dengan lebih rendah lah. Kalau dia berjaya hold, kemungkinan dia akan naik ke atas dan break area 40 ke 41k. Okay, so ini adalah area yang kalau dia break sini memang menarik memang menarik, sebabnya ini adalah area consolidation Okay, kita tengok daripada sini kat sini sampailah ke sini, ini adalah area consolidation, sebab dia bermain daripada area-area sini je, antara area sini dan juga area sini. Okay, dia tak pernah break lagi area sini. Okay, kalau kita tengok pun kat sini dia buat false breakout, dia masuk balik. Okay,
So kalau dia boleh break area sini, sangat-sangat menarik lah. Ada kemungkinan besar dia boleh teruskan kenaikan lebih tinggi lah. Okey, itu sedikit ulasan untuk jangka masa pendek. Okey, saya buat sikit lukisan. Okey, ada kemungkinan dia boleh naik dan tembus terus, atau kalau dia break, dia akan teruskan penurunan ke support yang seterusnya. Okey, so ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku lah. Okey, in case, untuk jangka masa panjang, maybe another 2 weeks to 3 weeks, in case kalau dia naik lebih tinggi, dia berjaya break area sini. Kalau dia berjaya break area sini, area yang paling kita perlu risaukan lah, boleh kata risaukan lah, adalah area sini lah. Berdekatan area sini, antara sini dengan area sini. Sebab apa? Sebab ini adalah dia punya all time high sebelum. Ini adalah all time high yang sebelum. Ada kemungkinan dia boleh sampai sini and then dia jatuh lebih teruk. Ada juga kemungkinan dia akan break. Sekiranya dia berjaya break lebih daripada sini, memang dia akan naik lebih tinggi, dengan sangat tinggi lah. Ada kebanyakan orang cakap the target BTC untuk this bull run is around 100k to 120k. Ada yang cakap macam tu. So itu pun diorang buat based on this based on this Fibonacci retracement. So diorang dapat tu dari Fibonacci retracement lah. So tu yang diorang boleh dapat 100k ke 120k. So apa-apa pun, yang paling penting sekali adalah dia perlu break all time high sebelum ni. Pada bulan April hari tu hari. Dia perlu break sini dulu, baru dia boleh pergi ke 100k ke 120k ke. So apa-apa itu kalau long time lah. Untuk jangka masa panjang, kalau dia nak break, dia nak pergi lebih tinggi, lebih daripada all time high sebelum ni, dia kena break dulu dan dia kena hold belah atas ni, kat bahagian atas ni. Ada kemungkinan dia mungkin akan, lepas dia break, dia mungkin akan retrace dan consolidate sikit, maybe around 3 days ataupun a week dekat area sini, and then baru dia akan teruskan kenaikan ke 100k atau 120k. Based on Fibonacci lah yang ramai orang buat. Apa-apa pun 100k dan 120k itu tak tentu itu tak tentu lagi, sebab itu hanyalah daripada Fibonacci. Fibonacci ni dia bukanlah base kepada historical dan sebagainya, dia based on algorithm dia. Jadi dia based on calculation, dia tak based on history dan sebagainya. So janganlah letak 100k ke 120k itu sebagai orang kata the ultimate kita punya target. So kita kena tengok based on market macam mana dia buat. Alright. So itulah kemungkinan-kemungkinan yang dari segi jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. So macam tadi saya ulang sekali lagi, untuk jangka masa pendek ini adalah kemungkinan yang dia boleh buat. Ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia nak break dekat sini, dia perlu hold area sini. Ataupun area dalam ni lah, antara sini dengan sini dia perlu hold, and then dia perlu break area sini, atas ni, barulah dia boleh teruskan kenaikan. Kalau in case dia break ke bawah, ada kemungkinan dia akan go to this support. Ataupun dia boleh turun bawah lagi. Sebabnya sebelum ni dia tak pernah berjaya pun break area ni, sehingga sekarang pun dia masih lagi belum berjaya break area sini. So kalau dia break lower than this support, ada kemungkinan dia akan buat penurunan yang lebih rendah. Ada kemungkinan lah. So in case kalau jadi macam tu, kita bolehlah sell dekat area break bawah ni. Kita sell, and then kita ambil lah profit yang ciput-ciput, cukup lah. Sebab ada kemungkinan ini kalau dia break below this one, ini mungkin bukan jadi bottom lah. Kalau buat masa sekarang, kita tengok ini adalah bottom dia. Ini yang paling rendah. So ini the floor price lah ni, kalau nak ikutkan. Tapi kalau in case the break semula ke bawah, that's satu yang merisaukan lah. So
saya rasa dia boleh break lebih tinggi. Okay, kalau nak ikutkan, sebab berdasarkan daripada fundamental agak bullish sebab masa sekarang ni. So kita tengok je, ada kemungkinan dia mungkin akan retest area sini, ataupun dia just retest on this line, okay, this EMA line, okay. Ada kemungkinan dia akan test on this moving average line warna merah ni, and then dia akan terus pergi naik, mungkin juga. Okay, so ini kemungkinan lah kalau siapa yang suka guna indikator moving average, so diorang mungkin target dekat area sini je lah. Kalau macam saya guna price action, saya akan target before harga sebelum ni lah, support yang sebelum ni. Okay, this RBS area, resistance become support area. Okay, so this area saya target. So apa-apa pun kita tengok je macam mana dia buat. Okay, so yang penting dia kena break dulu area sini, iaitu area consolidation ya. So ini adalah area yang sangat penting lah, sebab ini adalah area yang sebelum ni dia susah nak tembus. Okay, kalau dia berjaya tembus pergi daripada sini, memang dia akan pergi lebih jauh, dia akan pergi lebih tinggi. Okay, so itu ulasan saya buat masa sekarang. Alright, so terima kasih.